Halo, kesenangan Tensanan, berjumpa lagi kita dan terima kasih kerana datang dan menonton. Kali ini saya akan bincangkan sedikit ulasan untuk kasut Puma Deviate Nitro selepas 100 km. Sebelum itu, saya perlu menyatakan yang kasut ini saya beli sendiri dengan diskaun 40% dan tiada siapa yang meminta saya buat video ini, bukan juga promosi tetapi lebih kepada konten larian. Video ini adalah untuk rekod saya sendiri dan dikongsi bersama rakan-rakan. Satu lagi, apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat jujur berdasarkan penggunaan saya dan kemungkinan pendapat kita berlainan berdasarkan kesesuaian kaki, larian, pemakaian masing-masing. Harapan saya agar pengkongsian ini dapat memberikan sedikit maklumat yang mungkin bermanfaat kepada anda. Sebelum itu, saya senaraikan larian-larian untuk mencapai 100 km. Larian saya seperti yang ditunjukkan, iaitu sebanyak 8 larian. Daripada larian saya, kebanyakan larian saya untuk kasut ini adalah terdiri daripada easy run, easy long run, up tempo dan tempo run. Setakat ini kasut ini saya gunakan untuk easy pace saya, iaitu sekitar 5 minit 30 saat per kilometer ke 6 minit per kilometer. Up tempo pace sekitar 5 minit ke 5 minit 20 per kilometer. Dan juga marathon pace saya iaitu 4 minit 40 saat per kilometer ke 5 minit per kilometer. Dan juga tempo run iaitu sehingga mencapai 3 minit 50 saat per kilometer. Jadi nampaknya kasut ini mampu digunakan untuk larian yang saya lakukan lah. Sebenarnya pace ini bergantung pada pace masing-masing. Pada saya ingat kasut ini tidak perlu sesuai untuk larian laju lah sehingga pace 3 walaupun ada carbon plate sebenarnya. Saya akan jelaskan kenapa. Tapi kalau tengok runner YouTuber seperti Seth James Demore, dia mampu lari dengan purata 3 minit 56 saat per kilometer sejauh 32 km. Memang mantap. Okay? Tapi ikutlah kaki dan kemampuan masing-masing lah. Jadi selepas 100 km, mari kita lihat kasut ini dari segi fizikal, positif berkenaan kasut ini dan kelemahan kasut ini. Baik, yang pertama berkenaan dengan fizikal kasut ini selepas 100 km iaitu di bahagian upper. Okay, nampaknya di bahagian atas nampak masih tiada apa-apa perubahan dan masih nampak baru, kecuali kalau di bawah berlari di tanah atau semak kemungkinan akan berlaku kekotoran atau kerusakan lah. Tapi sehingga kini saya gunakan kasut ini untuk berlari 100% di atas jalan raya yang kering. Di bahagian midsole, okay, kita lihat midsole. Okey, di sini juga tidak ada perubahan yang ketara, tetapi ada garis mampatan. Kalau kita lihat di sini, garis mampatan pada kasut yang kita dapat lihat pada kedua-dua kasut ini. Okay, terutama di bahagian arch, di bahagian tepi dan juga di bahagian dalam. Okay, kedua-dua dia. Okay, di sini pun ada garis-garis mampatan yang ada. Dan juga kalau kita lihat di bahagian cat ini, cat pada bahagian midsole dia terkopek disebabkan oleh mampatan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini sebelah kanan, so kita nampak ini besar dia punya cat yang terbuka atau terkopek. Baik, kita lihat di bahagian outsole. Okay, setakat penggunaan 100 km ada kesan, sebenarnya ada kesan haus di sebelah luar tapak di bahagian sinilah, sebab disebabkan landing kaki saya yang sedikit mula daripada bahagian tepi luar, okay, bahagian tepi luar, dan akan beralih ke tengah tapak kaki. So di tengah tapak kaki nampak hampir tidak ada perubahan, ada juga tapi sedikit. Jadi berdasarkan kepada cara landing kasut saya ataupun cara landing kaki, saya akan jangkakan yang bahagian di tepi kasut ini akan haus dahulu sebelum bahagian tengah. Dalam video ulasan awal saya berkenaan kasut ini, saya ada nyatakan bahawa ketahanan tapak ini akan mencapai 900 km. Saya mungkin akan turunkan sedikit berdasarkan ataupun selepas saya melihat kesan haus selepas 100 km, iaitu mungkin dalam lebih kurang 600 ke 700 km, di mana penggunaan yang terbaik lah
Okay. So di mana akan ada lebih kesan haus di bahagian luar bagi larian saya lah. Dia akan bermula daripada sini dan juga di bahagian tengah ke forefoot. Jadi sebenarnya lain cara larian, lain kesan haus daripada kasut ni. Okay, sedikit perbandingan dengan tapak bagi Nike Windflow. Okay, kalau kita lihat di sini walaupun saya landing di tepi, tapi nampaknya contohlah ini 100 km penggunaan untuk Windflow 8, Windflow 8. Okay, selepas 100 km di tepi dia masih elok. Kita lihat pula perkara terbaik ataupun positif setakat 100 km dengan kasut ini. Yang pertamanya, kasut ini mempunyai ataupun apa yang saya nyatakan sebelum ini iaitu fun ride disebabkan oleh midsole dia yang lembut, terutama sekali masa landing, dia lembut. Mungkin disebabkan oleh jarak, disebabkan juga oleh jarak carbon plate dia dengan di bahagian dalam lah. Okay, ada sebab ada kasut yang bercarbon plate ni dia carbon plate dia dekat dengan tapak. Jadi yang ini mungkin lebih jauh sedikit ke dalam. So nampaknya sebab itulah dia lembut sedikit pada masa landing. Okey, dan yang kedua, selepas larian jarak jauh pada pace 4 minit 50 saat ke 5 minit 30 saat per kilometer, saya dapat rasakan kaki saya masih lagi rasa fresh, masih lagi rasa okey, maksudnya boleh berlari lagi. Kasut ini sangat versatile, boleh digunakan untuk pelbagai jenis run, larian, sama ada untuk easy run, okay, tetapi mungkin dalam situ ada up tempo, long run, speed work pun boleh juga untuk kasut ini. Dan kemudian satu lagi di bahagian atas dia sangat breathable. Okay, pengudaraan yang baik, okay, di bahagian toe box dan juga di bahagian tepi. Okay, keseluruhan bagi kasut ini dia agak stabil daripada heel sehingga ke forefoot. Okey, kita lihat pula dari segi negatif atau masalah kasut ini berdasarkan pada pengalaman saya, iaitu yang pertama, sebenarnya saya mendapat blister ataupun melecet di bahagian tumit, di tendon Achilles kaki kiri pada pertama kali gunakan kasut ini dalam larian sejauh 21 km. Dan selepas itu larian, selepas saya gunakan kasut ini pada larian long run yang selepasnya, saya tidak ada masalah lagi berkenaan dengan blister. Masalah utama bagi kasut ini ialah heel slip yang mempengaruhi juga lockdown kasut ini. Sebabnya kalau kita ikat terlalu ketat, dia akan menyebabkan kurang selesa di bahagian atas kaki. Okay? Yang terutama sekali yang menyentuh ke kaki di sini. Kalau ikat kurang ketat, tetap akan ada heel slip juga. Okay? So ini akan menyebabkan semacam rasa kurang puas berlari sebab disebabkan oleh tumit yang tidak dipegang dengan kemas. Okay? So perasaan itulah perasaan yang kalau kita berlari tetapi kasut semacam akan terlepas. Okay, kemudian tali kasut juga walaupun dia pendek memang boleh diikat, tetapi kalau boleh panjang sedikit. Saya dapati dalam larian saya lidah kasut setiap kali lah dia akan turun sedikit walaupun gusseted. So maksudnya tali kasut akan menyentuh ke bahagian kaki di atas. Kemudian masalah mungkin untuk saya saja, iaitu saya tidak dapat lari secara konsisten pada kelajuan 4 minit ke 4 minit 15 ataupun 20 saat per kilometer. Kemungkinan disebabkan oleh midsole dia yang lembut sangat, okay, dan seterusnya terganggu dengan heel slip. Jadi pada saya sweet spot ataupun pace yang sesuai untuk kasut ini untuk saya ialah di sekitar 4 minit 40 saat ke 5 minit 30 saat per kilometer. So yang ini berdasarkan kepada pelarian saya. Jadi mungkin rakan-rakan yang lain yang ada kasut ini pun ada sweet spot masing-masing. Jadi pendapat jujur saya dengan kasut ini selepas 100 km, walaupun kasut ini seronok untuk dipakai lari, tetapi ada satu perasaan yang kurang puas melakukan larian. Sebab itulah mungkin pelari YouTube seperti James Demore tu hanya menggunakan kasut ini sejauh 34 km, iaitu sekali larian saja tanpa mencapai larian 50 batu ataupun 80 km. Apapun penggunaan dan tujuan larian adalah atas diri masing-masing, tetapi kasut ini kalau bukan disebabkan oleh heel slip, saya rasa kasut ini hampir terbaik. Jadi ke hadapan saya akan gunakan kasut ini untuk larian sederhana jauh dan juga jarak jauh serta larian up tempo. Walau bagaimanapun disebabkan oleh heel slip, mungkin saya akan balik semula kepada Asics Glide Ride 1
version 1 saya yang setakat ini saya boleh katakan nampaknya mungkin lebih selesa pada saya untuk easy long run ataupun easy long distance lah. Sebenarnya saya ambil keputusan untuk tidak membeli Glide Ride 2. Sebaliknya, saya beli Deviate Nitro ni di atas sebab kasut Glide Ride 2 lebih berat berbandingan Glide Ride 1 dan juga lebih berat berbanding dengan kasut Deviate Nitro ini. Jadi setakat ini sahaja perkongsian saya kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Jaga diri dan jumpa lagi di lain masa. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.